نويت التعلم والتعليم وتذكر التزكير والنفع الانتفاع والإفادة والاستفادة الحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Anda baru buka uh, apa nama laptop anda ni, ada masalah. Jadi nak tulis macam maring. Ada masalah pada Microsoft account. Jadi tak nak tulis lah. Ada pagi ni bagus. Kalau tulis tu banyak boleh nampak sikit lah. Jadi diri lah. Akan tulis diri lah. Cuba bayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah, pasal mengenai fi ma'rifatil qalbi wa askarihi, pada mengenal hati dan juga askar dia. I'lam annahu qila fil masal masyhuri, ketahilah bahawanya diumpamakan, dibuat perumpamaan, dikatakan dalam perumpamaan yang tersebar, yang masyhur, ibaratkan kalau kita nak mengenal hati dan askar dia ataupun ada diri kita ini, inna nafsa kal madinati wal yadaini wal qadamaini wa jami'al a'dha'i daya'uha wal quwwata syahwaniyata waliha wal quwwata ghadabiyyata syahnatuha wal qalba malikuha wal aqlu waziruha. Mula-mula kita kena letak, kita kena bayangkan perumpamaan dan diri kita. Ketahilah bahawanya diumpamakan, dikatakan perumpamaan yang masyhur bahawa inna nafsa, bahawasanya diri seorang manusia, zat insaniyah, diri zat manusia ni, kita ni, diri manusia ni umpama kal Madinah, umpama bandar ataupun negeri lah, ataupun negara, bolehlah. Ibarat kita sebagai daulah satu negara, di mana kita tahu bahawa negara tu tak lagi daripada siasah, daripada pentadbiran. Pentadbiran diuruskan oleh seorang raja, seorang ketua. Sekiranya rosak pentadbiran, rosak apilah dengan rakyat, dengan negara pecah kacau. Jadi inna nafsa kal madinati wal yadaini wal qadamaini wa jami'al a'dha'i daya'uha, dan kedua tangan, kedua kaki, dan seluruh anggota daya'uha adalah daya' dia. Daya' ni benarnya maksudnya macam harta yang tetap, yang tetap boleh dia tidak boleh tetap situlah, macam tanah, macam kebun, macam tanaman. Jadi asal daya' ni dinamakan daya' ni, daya' maknanya atau dia' maknanya hilang, maknanya ataupun sia-sia apabila kita ditinggalkan pemeliharaan dia, penjagaan dia, ataupun tidak diperhatikan, dia akan sia-sia manfaat dia lah. Dia kena jaga. Jadi apa yang dimaksudkan di sini dengan daya' sini adalah ahli Madinah tu. Kalaulah diri itu sebagai satu Madinah, satu negara, satu bandar, seluruh anggota ni adalah ahli dia ataupun rakyat dia. Kerana rakyat ni pun kena jaga akan hak dia, akan maslahah dia, bagaimana anggota
tidak dapat, tidak kena jaga, kena perhati daripada supaya mereka melaksanakan fungsi sebagai rakyat yang mana taat dan mengimarahkan dengan amalan yang soleh, dan menjaganya daripada jatuh kepada perkara-perkara yang haram. Jadi satu, diri ni umpama negara, anggota-anggota dua tangan dua kaki semualah umpama rakyat dia. Okey. Wal quwwata syahwaniyah, wal quwwata syahwaniyata waliha, dan kekuatan syahwaniyah, kekuatan syahwat, kerana manusia tak dapat pisahkan daripada syahwat. Tiada dah syahwat tu sebenarnya dalam struktur pentadbiran diri kita, manusia ni dia adalah peranan yang besar. Peranan yang besar. Dia sebagai waliha. Maknanya kalau guru kita si Dr. Luqman Hakim, ia wak terjemahan sebagai menteri besar. Ataupun kita terjemah sebagai yang menguruskan pentadbiran tubuh kita. Kenapa? Dia umpama mana ada bandar tu yang menguruskan Madinah tubuh kita. Begitu juga syahwat, ia menguruskan urusan apa dia? Pentadbiran apa? Dan tubuh kita ni perlu pada makanan. Syahwat yang menguruskan. Yang perlu nak makan. Kalau tidak ada syahwat, kita tak makan. Jadi tak jadi manusia. Kita tak boleh makan ni, kita memang makan lah. Jadi nak boleh ke makan ni, yang menguruskan nak makan, ada syahwat. Tak ada syahwat, tak nak makan kita. Begitu juga minuman, nikah dan gerakan-gerakan, ini ada syahwat. Jadi syahwat ni yang menguruskan. Wal quwwatal ghadabiyyata shihnatuha. Okey. Dan kekuatan marah, kekuatan ghadabiyyah, shihnatuha. Shihnah tu macam boleh macam shihnah ni hak ketua bagi macam askar boleh kata menteri al-ahwal negeri lah. Menteri al-ahwal negeri, kekuatan atau polis dia, mana kekuatan keselamatan dia, menteri pertahanan, ikutlah nak kata Syekh Tuhan ni, yang satu yang kumpulan ada daripada tentera askar yang didirikan oleh raja dalam negara itu untuk menjaganya. Ataupun tuan bagi bos bagi polis-polis tentera-tentera ni. Ni orang panggil quwwatul ghadabiyah. Ada panggil syihnah. Jadi quwwatul ghadabiyah yang sedia ada bagi manusia tu ibarat dia umpama sebagai syihnah. Okey, faham syihnah. Buat dirilah dia punya hierarki tu. Wal qalba malikuha. Raja tu, sultan dia, Perdana Menteri dia adalah hati. Sultan adalah hati, raja dia. Wal aqla waziruha. Adapun akal adalah penasihat utama. Hak nombor dua. Hak tepi raja tu sepatutnya. Waziruha, akal. Okey. Cuba lukis dia punya struktur dia. Okey. Diri manusia, zat insan tu umpama Madinah. Umpama Madinah, negara, ada konteks. Jadi diumpamakan diri manusia umpama konteks satu daulah, yang mana daulah perlu pada pentadbiran, perlu pada siasah, perlu pada kita menjaganya, mentadbir, mentadbir apa dia manhaj dia. Kalau manhaj yang jahiliyah, manhaj yang sesat, manhaj yang tidak berpedoman kepada apa yang dia ajar oleh para ahli nubuwah, oleh nabi, maka kita tidak akan menemui apa yang kita tuntut, iaitu saadah. Jadi kembali diri kita adalah daulah, umpama daulah. Okey, daulah mana rakyat dia kalau kita daripada atas bawah lah. Kita susun semula negara. Okey, rajanya adalah apa dia? Adalah hati. Okey. Patutnya penasihat yang menasihati,
Yang mana raja nak buat gapo-gapo tu, dia kena tanya wazir dia ni. Apa dia? Akal. Akal. Lepas tu hok menguruskan urusan pentadbiran adalah kuat syahwaniyah, kuat syahwaniyah. Hok ni perangai uduh sebenarnya. Deh. Tapi kena gunakan. Bagi kata syahwat digunakan ke arah yang digunakan mana-mana. Ya, kita kena selarahkan jadi wazir kena nasihat raja tu kena selarahkan apa nama kena takbir kuat syahwaniyah tu kepada yang sederhana. Kalaulah jadi lebih kepada hak dia, akan rosak negara, akan punah. Dia rapah kuasa ke mana ke, kan? Dia buat kelihatan. Kalau lemah sangat, rosak juga, tak jadi bukan insan yang baik juga, kan? Dia kena selarah, kena sederhana, kan? Kerana kuasa syahwaniyah, kuasa syahwat ini, kalau dia lebih, dia akan jadi orang tak akan jadi jahat, akan jadi fasik, kan? Kalau dia kurang, akan jadi lemah, akan tidak ada himmah, tidak ada himmah. Allah kata nak mengaji, nak makan, tak sih, tak ada himmah, tak ada apa dia. Nikah tak sih, makan tak sih, kan? Mengaji tak sih, tak ada himmah, kan? Tak ada himmah. Ni syahwat kan kuat himmah kita ni, kan? Batu benda yang dia orang tidak, manusia tidak puas dua. Pertamanya apa nama, harta tak puas, bagi gunung mah pun tak sih, nak lagi 2 gunung, bagi 2 gunung, nak 3 gunung mah, tak puas. Syahwat. Begitu juga ilmu. Ni tak apa, kita banyak pun tak apa ni ilmu ni. Ada syahwat pada ilmu, keinginan lobo pada ilmu, tu tak apa. Ilmu manfaat. Jadi kalau tak ada dia akan jadi lemah. Akan jadi lemah, tidak ada hemo. Kalau kurang sangat syahwat tu. Tapi apabila dia stabil, kuat syahwaniyah, dia akan jadi orang yang ifah. Ifah ni orang yang dapat, dia mengawal nafsu. Ada nafsu tapi mengawal. Mengawal, jadi baik. Baik nafsu, panggil ifah. Dia jadi qanaah, berasa cukup. Rasa cukup. Dan ifah dan qanaah ni akan menatijahkan apabila balance akan ada ilmu dan akal. Apabila benda ni ifah dan qanaah ni apabila dibalancekan dengan acuan ilmu dan akal. Baik. Untuk balancekan menjadi syahwat menjadi yang balance, perlu pada peranan ilmu dan akal. Okay. Dan juga seterusnya apa nama, pangkat penting juga quwwat ghadabiyah, yang mana pangkat umpama ketua polis ketua polis jaga keselamatan ghadab, marah, kekuatan marah kita ni, dia begitu juga. Kalau lebih rapah kuasa lah, tentera dah. Bagi tentera buka itu sangat, tak hormat raja nah. Punah habis negara ni. Dia guna, dia arahkan rakyat apa semua ni pada kecelakaan. Tengok hak celaka dalam penjara contohnya dah. Dunia lagi. Hak bunuh orang, hak orang jahat ke orang. Mari pada apa? Kerana marah dah. Kena marah. Marah jadi rakyat dia berapah kuasa, hati dan akal ni tidak berfungsi lagi, dipengaruhi oleh marah. Walaupun dia orang cerdik, maka berlaku dah perbuatan-perbuatan yang rosakkan tubuh, rosakkan diri seorang itu. Jadi ghadab ni apabila lebih akan bawa pada memukul, akan bawa pada membunuh ataupun menyakitkan orang. Tapi kalau lemah, ghadab tidak ada gairah. Gairah ni benda yang di mana tidak ada gairah, ada satu yang apa nama, tidak ada gairah. Tidak ada cemburu baik, maknanya orang apa nama, cemburu pada isteri dia, cemburu pada anak dia, mana tak jaga, tidak ada rasa ega pada dia, pada orang tengok aurat bini dia ke anak dia ke, tidak ada gairah. Tak ada juga. Dia kena diselarahkan jadi pertengahan. Apabila pertengahan diselarahkan ada ilmu dan akal, akan jadi tawasub pertengahan, akan jadi lahirkan ghadab tu. Apabila pertengahan, ya akan lahir sifat sabar.
Kalau tidak ada ghadab, kita nak kata sabar. Kita sabar. Wal kazimin al ghaiz wal afina 'anil nas, saya kata. Wal kazimin al ghaiz. Orang menahan ghaiz ni kemarahan, marah sungguh lebih pada ghadab, marah. Nak tahan mana kalau tidak ada sifat. Tak ada marah, nak tahan mana? Ni kita ada nak marah. Nak marah, mana marah, mari rasa marah ni, marah keadaan mampu untuk buat sesuatu pada orang kita marah tu. Kadang marah pada orang yang kuat, orang yang hebat ada kita, tak ada apa. Ni kita marah pada orang yang kita nak enjar, kita nak katak tu boleh. Tanpa hak lah. Tetapi kita tahan. Wal afina 'anil nas, dan maafkan manusia bukan saja dengan mulut tapi pahala hati. Wal kazimin al ghaiz wal afina 'anil nas. Apa dia? Lepas tu wallahu yuhibbul muhsinin. Betul ke kalau silap dah? Betul ke Fatih? Wal kazimin al ghaiz wal afina 'anil nas. Betul ke apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Betul tak? Betul. Dan Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada orang muhsinin. Muhsinin tu apa? Orang baik pada orang yang buat tak molek dia. Tu muhsinin. Kalau buat baik kepada orang yang memang baik dia, tak dapat taraf muhsinin lagi. Orang baik dia, kita pun baik juga. Ni orang jahat pun kalau buat baik dia lah. Dia jadi baik juga. Kecuali orang jahat benar. Orang baik, kalau orang jahat, kalau kita ikut area dia, kita baik dengan dia baik juga. Gitu. Jadi bukan setting musim ni malah orang tak molek kita tak baik atau payah tu. Hak tu kena ada marah tu. Jaga kazino ghaib. Patutlah apabila marah ni dikawal pada tempat selarah betul, ia akan melahirkan sabar, akan melahirkan hikmah, akan melahirkan syuja'ah, keberanian, akan melahirkan sifat hilmu. Sifat hilim. Bak lemah lembut yang menahan kemarahan. Diselarahkan. Baik. Ketika ni kita nak jawab persoalan apa ni? Pakat tinggi ni. Pakat tinggi apabila selarah jadi molek manusia ni. Syahwah dan ghadab ni apabila selarah tetap dia, lagu mana nak selarah betul? Nak ada ilmu, kena dinasihatkan oleh akal hati itu. Mari. Okay, kita kembali tadi. Diri kita pertamanya, negara tu ibarat diri kita umpama Madinah, umpama daulah. Okey, apa penasihat utamanya? Wal aqlu waziruha, dan akal adalah penasihat dia. Ni ikut. Kena tengok tu. Kalau kalau kesampingkan wazir, sampai akal lah, kita teruk pada hak bagai hak pengurus pentadbiran ni, syahwaniyah. Akal rosaklah. Tak saya guna akal. Walaupun cerita saya guna akal, guna syahwat, rosak punah. Atau guna ghadab saja, tak saya guna akal, hilang akal. Akal rosak. Kita tengok situ. Okey, tapi nak menguruskan diri tu, dia kena ada syahwat, kena ada kuwat ghadabiyah. Tetapi kalau dia panggil ifratkan, dilebihkan, akan celaka juga. Kalau tafriq kurang, celaka juga. Ia kena tawassut, ia kena pertengahan. Sekali lagi, syahwat apabila ia lebih akan bawa pada fujur, akan bawa pada fisku, ada fasik dan sebagainya, jahat. Syahwat lebih akan jadi jahat. Tetapi kalau kurang, akan jadi lemah, akan tidak ada hema. Syahwat ni lemah. Tak ada hema. Tapi apabila dia tawassut, bagaimana nak tawassut? Akal, nasihat akal, kena nasihat ilmu. Tapi akal ada makanan dia juga ilmu. Akal kena ada ilmu, ada ilmu. Yang boleh jadi patutlah paksi pada amalan adalah ilmu. Ada ilmu. Jadi akan jadi ifah, akan jadi orang yang nafsu yang baik dapat menahan. Ada jadi qanaah. Qanaah rasa cukup. Orang paling kaya di dunia adalah orang rasa ada, orang panggil ghina nafsi. Apa ghina nafsi? Ialah rasa cukup. Okey. Ada baik pada syahwat lah. Rasa cukup pada syahwat. Kalau tak ada syahwat, tidak alih nak tipak ifah ni. Orang yang menahan nafsu ni tak boleh. Kalau tidak ada syahwat. Yang kedua, sifat ghadab tadi. Ghadab ni mana peranan dia sebagai ketua polis ni. Syekh Natuhab. Tetap kalau lebih akan bawa pada jadi ranah lah.
pukul, bunuh, menyakiti orang, gitu. Oleh, walaupun perintah berkurung lah ni pun, menyakiti orang kat Facebook, kat WhatsApp, gini kata, tak boleh. Hati tak boleh, nak marah, nak nyakit tu lagi, nak sindir lah, nak gini lah. Kalau depan pula, ya ada kata, ya katok lah, ya bunuh lah, kata biar. Tapi kalau kurang, tidak ada gairah. Tidak ada gairah, tidak ada hamiyah. Gairah ni lebih kepada diri kita. Perlu kita jaga maruah kita. Macam isteri anak kita, gairah. Kena ada gairah juga. Yang kedua, hamiyah ni maknanya lebih pada agama kita. Orang kata pada Nabi kita, orang kata kepada Tuhan, tak ada rasa gapo dia. Tak ada rasa. Allah tidak ada marah kerana Allah Ta'ala, tidak. Mana? Tapi apa bertengah ghadab ini akan melahirkan sifat sabar, akan melahirkan sifat hikmah, akan melahirkan syuja'ah, keberanian, akan melahirkan hilim. Ada apa yang diceritakan, dihuraikan oleh guru kami, Sidi Syekh Dr. Luqmanul Hakim, hafizahullah. Beres. Ngelukis mula tu, kena lukis tu. Ada masalah pada Microsoft account ni. Tak nak itulah. Tak nak guna lah mari tu. Okey tu. Qala muallif rahimahullah wal maliku yudabbiruhum hatta tastaqirra mamlakatuhu wa ahwaluhu. لأن الوالي وهو شحوة كذاب فضولي مخلط والشحنة وهو الغضب شرير قتال خراب. Yang mari dia punya profil ni. Dan raja, itu hati tu lah. Hati tu yang perlu mentadbir mereka. Perlu mentadbirkan semua sebut tadi lah. Start pada wazir, daripada wali, pada sahabat, pada kuwata ghadabiyah. Hobah dia tu sepatutnya tu. Iaitu pengurus dia, pengurus pentadbiran dia, menteri pentadbiran dia, lepas tu menteri pertahanan dia, keselamatan dia, lepas tu rakyat dia. Kena urus belakang, kena kawal dengan nasihat pada wazir, sehingga hatta tastaqirra mamlakatuhu wa ahwaluhu, sehinggalah stabil aman kerajaannya dan keadaan dia. Kerana apabila rosak, raja ni akan rosaklah keseluruhannya. Iza salahat salahal jasad kullu. Apabila baik semua jasad, semua. Fa iza fasadal jasad kullu ala wahyal qalb. Ala wa inna fil jasadi mudghatan iza salahat salahal jasad kullu wa iza fasadal jasad kullu ala wahyal qalb. Li'anna al-wali, kena jaga kerana wali yang menguruskan, yang mentadbir diri ni, wa huwa syahwatun, ni pakap besar ni, syahwat, perkuatan syahwaniyah tu adalah passion dia, profil dia, profil dia, passion dia memang passion gitu dah kalau tak kawal. Kena kazzabun, ni ikut area dia kak, dia passion banyak menipu. So fuduli. Apa fuduli ni? Banyak duk cara benda hok tak ada kaitan dengan dia. Tak nak cari kaibah orang. Kecek benda-benda hok tak ada kaitan dengan diri dia, tak ada manfaat dunia dan akhirat. Tengok benda tak ada manfaat dunia dan akhirat. Apa nama? Gitulah fuduliyun. Lepas tu mukhlitun. Mukhlitun ni mana jenis tak berubah. Tidak tetap, masing campur, masing tidak tetap pendirian lah. Tu asal passion syahwat ni. Lok dia kak, kalau tidak dipandu, pandu dengan akal, maka rosaklah. Passion dia kazab, fuduliyun, mukhlitun, maka rosaklah. Tapi kalau dikawal dengan akal, dengan ilmu, bawa pada selarahkan, jangan remah sangat, selarahkan pertengahan, akan bawa pada apa yang kita sebut tadi dah. Ada mari hemo, akan menjadi benda-benda perkara yang di ifah dan qanaah. Wasyihnatu, adapun profil
menteri keselamatan ni buluk ni. Dalam diri kita ni, itu kuat ghadabiyah ni, wa huwa al-ghadab, itu ghadab ni pesen dia syirir. Pesen dia jahat, ni banyak buat jahat, kata. Tu begitu marah. Jadi gorila marah ni. Tengok pesen marah ni. Kalau nak kata orang ngamuk kan, orang ngamuk. Orang ngamuk ni yang bagi galak dah. Marah tapi ni. Amuk bunuh habis ni. Amuk yang kata bunuh habis, yang ngamuk kan ngamuk. Ni. Syirir. Patut qatalu, membunuh. Dia panggil darah-darah ni. Haus darah ni. Haus darah ni. Kharra yang memusnahkan. Asalnya pasien gitu ni. Kalau dia gak gitulah pasien dia akan bawa pada memukul orang, membunuh orang, menyakiti orang, tak boleh dengan tangan kaki pun, dengan mulut. Kata marah ni, kata basuh ni aku sepak ke apa ke, padahal walaupun tangan kaki dia cacat, tak ada tangan kaki pun ya gitu juga nak marah. Pasien perangai begitu dah. Kalau mari nafsu gitu kan, marah kita kan, rasa nak tepak pada kaki tu, kudun dah, kudun dah, nak kat orang ni, ada gacah apa semua, tepak juga, tapi kalau kurang kan, tidak ada gairah, tidak ada hamiyah, apa kalau selarah kan, ya kejadian ni lah lagi sabar, akan melahirkan hikmah dari syuja'ah haili. Tapi asal profil ni, apa kalau tak kawan, bak ya pasal ya dah. Ya syiri, qatalu, kharab. Bahasa dah gitu. Syiri banyak buat jahat, suka membunuh, suka memusnahkan. Ni profil dah. Jadi boleh buat dia punya hierarki pentadbiran, boleh buat serta pentadbiran, kita boleh buat profil masing-masing itu. Lu kita gilah. Tak ada grup ya. Fa in tarakahumul maliku ala ma hum alaihi, sekiranya dibiarkan oleh raja ala ma hum alaihi, atas sifat-sifat hak buruk dia tu. Lek kan raja kata biarlah, sawak biar dengan sifat-sifat pun tak kawal, lek dia suruh takbiran 100%. Memang sahabat ni pandai je untuk mentadbir, tapi suruh 100% tanpa akal, tanpa panduan akal, tanpa nasihat akal, tanpa manhaj ilmu. Manhaj ilmu, mana manhaj ilmu? Mahal mana nak ambil dia? Mahal Nabi lah. Kita baca dah dulu ni. Pada manhaj nubuwah. Kok Nabi buat. Kata saya ambil Nabi buat, walaupun Quran kata sebut Nabi, ya rasa juga. Kita punya undang-undang tu tak saya ambil Nabi, ambil Quran saja. Walaupun Quran saja pun tak boleh juga. Bakul kena Nabi nak ambil Quran saja, tak saya ambil hadis. Tak boleh. Jadi nak faham hak Quran hadis pula, kena faham hak pada mana ulama faham. Itu biarlah disiplin ilmu. Kalau bab hukum hakam, fiqh, betul ibadat kita, ada doa pegangan akidah ini, akidah tasawuf ni berapa semua bagi kita ni nak ambil ada sumber dia tu kena kepakaran juga, kena ahli dia juga. Baik. Tu dia pemalahas lah. Jadi akan nak nasihat pun dia tengok ilmu juga. Sebab itulah orang yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, orang menempuh jalan untuk ke syurga. Adakah sahabat ni suka pada nak mengaji ni? Tak say. Sahabat ni kalau pukul 7 dia tak tidur. Sahabat ni suka gitu. Gini. Ghadab ni tadi nak seleh sikit kak. Rasa nak marah lalu. Kotak guru nak marah juga. Ada. Marah seleh ada. Tapi ghadab. Ada. Tidak. Jadi apabila raja tu dia lak tarakahum malik, kalau bahasa Kelantan kak lak. Haji Tuan Razmi faham ke dah lak. Tuan Razmi pada Kelang faham tak lak. Biarkan. Tak faham Ustaz. Tak faham. Tak faham. Biarkanlah. Biarkan. Kalau Kelantan lak dia lak. Biarkan, tinggalkan. Raja tu dia biarkan syahwat tu keadaan dia sebenar. Lak mana kadang-kadang ada istilah ya, tinggalkan. Lak gapi Fatih? Lak Fatih. Saya orang Perak Ustaz. Orang Perak. Kuala Kangsar.
Kalau kiranya raja kalau terjemah secara literal sini kah? Kira raja meninggalkan mereka atas keadaan mereka, keadaan ghadabiyah dan juga syahwat tu membiarkan dalam keadaan sifat mereka sebenar tidak tanpa diuruskan. Lok gitu halakatil madinatu wa kharibat. Makan rosaklah Madinah. Tapi Madinah diri kita lah. Raja apa ni negara tu. Negara dia ibaratkan diri kita zat kita ni, negara apa nama manusia tu. Sini negara tu wa kharibat nak hancur dah. Allah. Okey, raja ni sepatut hati jadi raja dengan nasihat akal. Akal pula dengan manhaj ilmu. Lok kepada syahwat. Walaupun dia belajar ada ilmu tapi tidak dinasihatkan akal pun, kita guna ada ilmunya. Tahu ni haram, tahu ni dosa, tahu ni salah untuk undang-undang dunia pun salah. Tapi tak guna kerana syahwat. Rasa juga. Kan banyak orang bersalah. Rasuah contohnya. Orang cerdik-cerdik. Bukan semua orang salah. Hak dunia ni hukum dah. Orang tak ada ilmu tidak. Tak ada akal orang bodoh tidak. Bodoh cerdik pun tapi dari diri dia tidak nasihatkan oleh akal dia. Kerana orang tu apabila bawa pengaruh nafsu syahwat ataupun bawa pengaruh marhah, akal tak berfungsi dah. Akal tak berfungsi. Betul tak? Orang membunuh ada kaya dia berfungsi dengan akal tak ada dah. Tak ada dah. Walaupun cerdik. Dan kekuatan-kekuatan otak dia mengarahkan kepada kekuatan khayal dia, kekuatan apa semua mengarahkan kepada benda tak baik lah. Fayajibu ayushawira, maka lagu mana nak buat, nak kawal ni, jangan membiarkan, raja jangan membiarkan syahwat menteri pentadbir dia dengan menteri keselamatan dia keadaan pesen perangai profil hak bin jahat. Kalau macam apa nama syahwat tadi profil dia apa ni? Ingat tak? Kazzabun fuduliyyu mukhritun dan lain-lain lah benda-benda molek. Dan juga syihnah syiriru qattalu kharrab ni dia kena fayajibu ayushawirul malikul wazira, maka dia kena mesyuarah, dia kena discuss dengan malik tu, raja tu dengan menteri penasihat dia, menteri penasihat dia menteri apa ya, akal tu, akal. Sebab itulah hatta kita berkecek pun akal kita guna depan daripada lidah kita. Kalau tanpa kita tengok pada akal, kita royak. Kita tanpa tengok akal, benar tu itu diuruskan oleh ghadab kita atau syahwat kita. Dia ambil alih. Tidak melalui SOP yang benar, prosedur dia. Wa yaj'al wali wasyihnah tahtal yadil wazir. Dan kena menjadikan wali, apa wali sini? Wali sini ada pengurus dia, apa dia? Pentadbir dia, syahwat dia. Wasyihnah itu ghadab tu tahtal yadil wazir, bawah urusan, bawah kekuasaan wazir, apa nak akal. Dia kena duduk bawah akal. Fa iza fa'ala zalika istaqarrat ahwalul mamlakati wa ta'ammaratul Madinah. Apabila dilaksanakan demikian, sebagai pentadbiran yang macam tu, apa dah konsep pentadbiran dia adalah syihnah dengan wali tadi, kota syahwat, kota ghadabiyah ni di bawah takbiran, bawah urusan akal yang menjadi nasihat kepada raja, maka akan stabil lah, akan baiklah mamlakah. Ni kalau kita nak bayarkan dalam konsep kenegaraan pun gitu juga, benar tak? Gitu. Nanti buat lukis gitu. Lukis kalau atas dia akal, bawah dia syahwat dan ghadab, maka menatijahkan sama dengan istaqarr ahwal mamlakah, akan stabilah, akan baiklah keadaan negara iaitu diri kita, dan akan makmurlah Madinah di kita. Apa ni? Negara tu mana negeri kita. Wa kadzalikal qalbu yushawirul aqla wa yaj'alu syahwata wal ghadaba tahta hukmi. Begitulah. Ni tadi apa nama? Bagaimana kalaulah apa nama dalam negara tadi kata apabila raja
perlu gapo-gapo dia mesyuarat dulu dengan menteri penasihat dia yang memang cerdik, memang kerja memang boleh buat kerja ni. Lepas tu dia pun menjadikan orang yang menguruskan pentadbiran dan juga orang menguruskan keselamatan di bawah kawalan menteri penasihat tadi, hak baik itu, apabila gitu akan stabillah negara. Begitu juga hati, kata. Wa kazalikal qalbu yushawirul aqla. Begitu hati yang mana raja lah sini dah. Ia apabila ia mesyuarat, ia berbincang dengan akal, maknanya mengambil kira akal lah. Mengakalkan berfikir. Mengambil akal pun maknanya ilmu ingat dah. Wa yaj'alu syahwata wal ghadaba tahta hukmi, dan menjadikan syahwat dan ghadab bawah hukum akal, bawah takbiran, bawah nasihat akal, bawah pandangan akal yang diuruskan dengan ilmu, hatta tastakira ahwalun nafsi, hinggalah tabilah moleklah keadaan diri, wa yasilu, dan sampai apabila molek, apabila istiqrar, apabila tabir baik keadaan diri, wa yasilu ila sababis sa'adati, akan sampai kepada sebab-sebab as-sa'adah, sebab-sebab kebahagiaan. Sebab-sebab kebahagiaan apa dia? Min ma'rifatil hadratil ilahiyah, daripada mengenal akan hadrah ilahiyah. Mudah nak faham lah maknanya keagungan Tuhan lah. Hadrah maksudnya hati, mana kita rasa kehebatan keagungan Tuhan. Walau ja'alal aqla tahtal yaril ghadabi wasyahwati halakat nafsuhu. Tetapi sekiranya menjadikan akal ni di bawah ghadab dan syahwat. Hodak atasnya, yang kedua tadi kita ada nombor 1, jadi stabil, jadi baik, molek adalah alih atas adalah wazir dia, ala akal, bawah ni syahwat dengan ghadab beres. Dia molek. Tapi kalau berapa kuasa ni? Ni akal pula. Raja tak tanya akal dah. Raja ni minta nasihat daripada menteri pentadbiran dia. Habis dia perangai jahat dah benar. Begitu ke menteri keselamatan dia tu. Itu ghadab ni. Jadikan akal ni dek bawah pula. Ghadab syahwat di atas, halakat nafsuhu. Halakat nafsuhu. Akan rosaklah diri dia. Bukan saja akhirat, bahkan dunia. Bukan saja dunia, bahkan akhirat. Tak? Dari dunia kita nampak dah ni. Dari dunia kita nampak dah konsep ni. Hancur, rosak. Dunia rosak dah. Rosak kata akhirat, dunia pun rosak dah. Wa kana qalbuhu syaqiyyan fil akhirah, dan adalah patut pula hati dia akan celaka di akhirat. Roh dia lah akan celaka di akhirat selama-lamanya. Tidak akan beroleh saadah yang sebenar, yang abadi. Lawan dia adalah celaka lah. Allah Ta'ala a'lam. Assalamualaikum Ustaz, boleh tanya Ustaz? Ya, insyaAllah Allah boleh jawab. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Okay, ada dua tentang kalau akal tu dia apa yang saya faham, tubuh badan kita ni pun ada musuh musuh luar dan musuh dalam. Kalau hati tu dia fikir kepada arah yang tak baik, syahwat pun berlebih-lebihan sangat, marah pun berlebihan, iaitu musuh lah tu ya saya. Boleh dengarkan musuh raja lah. Okay, kalau musuh luaran pula macam mana Ustaz? Macam ni. Ini adalah musuh, contohnya kalau jiran negara kita, musuh kita, bermakna itu musuh luaran lah. Tapi dalam segi aspek kemanusiaan, musuh luaran yang mana Ustaz? Ya. Okey. Sekarang ni kita ni ia tengok dalam konteks diri saja dulu. Okey. Dalam kitab apa yang tu Haji Razmi tanya tadi bagus. Kita tengok pada kitab Imam Al-Ghazali yang lain, kitab Minhajul Abidin. Kitab Minhajul Abidin. Okey.
kita mengenai antara halangan manusia diri seorang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang panggil aqabah awaid. Oh. Aqabah awaid perkara yang menghalangi diri seorang itu pada Allah Subhanahu Wa Taala ada 4. Ya. Oh. Yang pertama dunia. Luar deh. Dunia ni luar deh. Ya, 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 ya. Ini bukan dunia maksudnya dunia yang tercela lah. Dunia yang kita buat ni dunia belakang ni. Kita belajar ni dunia kau ni. Ya. Tapi kalau kita belajar, saya mengajar ni bukan niat kerana Allah Ta'ala jadi dunia yang tercela kok. Oh. Tu dunia tu semua dunia. Apa tu dunia syaitan. Tu musuh nyata. Tu mubin. Ada. Musuh luar ni. Mubin. Syaitan. Lepas tu manusia. Makhluk. Makhluk. Ada banyak kan? Dulu kita dengar dah. Anak kita pun kita jaga jangan terpengaruh dengan rakan sebaya yang tak molek dah. Ya. Begitu juga kita sayang kita tak molek apa semua dah. Jadi manusia makhluk juga mempengaruhi kita juga. Jadi masing-masing ada cara ada belaka. Dengan gala-gala dengan manusia atau makhluk untuk kita mengatasi ini cara kita uzlah, kita asingkan daripada pengaruh yang tak baik dah. Dunia mana kita kena ada sifat zuhud, syaitan kita kena ta'awuz, kita kena itulah bagian dia ajar lah nak mencegah daripada syaitan. Satu lagi yang keempat adalah nafsu. Hari kita baca nafsu. Ni a'daika. Musuh yang paling musuh sekali tuan, adalah nafsu. Paling payah sekali. Kenapa? Dalam diri. dalam diri. Bukankah musuh dalam selimut tu paling bahaya? Tak. Musuh dalam selimut tu paling bahaya. A'daika, musuh diri kita adalah paling musuh sekali lah nafsu kita. Bukan kita kata syaitan tidak musuh juga. Aduh mubing. Tu jelas. Jelas. Tapi style pesen syaitan ni dia lebih gini. Dia lebih pasang. Kita boleh ajar dah sebelum ni kan. Diri kita kan ada dah syaitaniyah malakiyah dah. Style syaitan ni ya dengan benda-benda yang baik-baik. Kita tengok orang lah. Tu dua. Aduh mubing. Jelas. Dunia. Dua. Makhluk selain pada kita. Rakan-rakan yang tidak baik. Ada. Persekitaran yang tidak baik. Yang mempengaruhi hati kita tak baik. Kerana apabila masuk ke telinga kita, mata kita benda tak baik, akan berkesan pada hati. Itu luar. Hak dalam diri kita adalah nafsu kita. Hak ni paling bahaya sekali. Kawal diri kita. Kerana diri kita sendiri. Kalau syaitan kita boleh tinggal terus. Kita boleh tak secara terus syaitan ni. Dunia boleh nak zuhud terus. Hati kita tak fikir kau dunia. Walaupun tangan kita ada dunia sekalipun. Begitu kau makhluk kita putus hubungan dengan pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Tetapi nafsu kita boleh ke nak putus terus? Tak boleh. Kita kena tahu, kita kena kontrol. Itu paling bahaya. Nafsu kita tak boleh. Tak usah tahu nafsu lah. Tak usah makan. Bunuh hacur kita. Tak usah marah nak. Orang buat satu benda yang tak baik kepada anak isteri kita. Tak usah marah. Lah tak boleh gitu. Ini ada juga. Orang kafir suria kita tidak ada marah. Tak boleh nak jihad. Tak boleh juga. Orang kata ke agama kita tidak ada marah. Tak boleh juga. Jadi kita tak nak buat terus. Rodak dengan syahwat ni. Tapi kita kena kontrol. Tapi dari diri kita. Jadi dari diri kita tu bahayanya. Ada dah. So terima kasih Ustaz. Jadi berdasarkan apa yang Ustaz terangkan tu, bermakna ilmu sangat penting lah untuk mengambil. Sebab tu lah Imam Al-Ghazali rahimahullah, tadi saya sebut aqabah halangan dia, awaid dia. Dunia, syaitan, nafsu, manusia, nafsu dia. Sebelum daripada halangan tu, mula-mula sekali apa Imam Ghazali kata? Mula-mula aqabah taubat. Aqabah ilmu. Apa tu macam tadi? Aqabah ilmu. Mula-mula sekali ilmu. Ilmu. Ilmu ni tak dapat dengan rehat nafsu. Ni relax tak boleh. Tak boleh dapat dengan istirahat nafsu. Ia kena mujahadah ni, ilmu ni. Pertama aqabah ilmu. Nak sapa apa-apa pada Tuhan ni mula-mula sekali halangan ilmu. Ilmu start dengan fardu kifayah apa semua. Yang kedua, sebelum halangan tadi aqabah taubat. Ia kena taubat. Aqabah taubat. Barulah aqabah awaid yang ketiga tadi. Betul ada lagi lah apa ni. Ada dari kitab Minhajul Abidin. Minhajul Abidin. Yang saya baca, kita muzakarah pada setiap malam Jumaat malam Sabtu.
Oh, okey. Hmm. Terima Allah kasih Ta'ala. Ustaz. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma alhamna rushda'an wa syarra. Allahumma aftah futura. Allah rabbi zidna ilma wasilna rizqana wa barikna fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika waj'al wajhaka fi dunya ya karim. Sallallahu alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.